Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Hijran bin Hussein 268827. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk isu tentang aspek etika dalam perdagangan antarabangsa Jepun. Dalam pembentangan ini, kita akan menyentuh aspek-aspek penting mengenai perdagangan antarabangsa. Pertama-tama, perdagangan antarabangsa berperanan sebagai pertukaran barangan dan perkhidmatan antara negara, memainkan peranan utama dalam ekonomi global dan memberi peluang kepada negara untuk mengkhusus dalam kelebihan perbandingan produksi. Satu kelebihan utama yang perlu diberi perhatian adalah potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui memudahkan akses ke pasaran dan sumber baru. Penting juga untuk menyorot impak positif terhadap pengguna. Persaingan global yang diperkenakan oleh perdagangan antarabangsa dapat mengakibatkan penurunan harga barang dan perkhidmatan. Dalam konteks ini, kepelbagaian pilihan dan peningkatan kualiti juga perlu diberi perhatian. Pengguna dapat manfaat daripada akses kepada rangkaian barangan dan perkhidmatan yang lebih luas sekaligus meningkatkan kualiti hidup dan mendorong inovasi dan pengkhususan dalam industri. Terakhir, pembentangan ini akan meneliti aspek hubungan antarabangsa dan kepentingan bersama yang timbul melalui perdagangan. Saling kebergantungan ekonomi dapat mencipta hubungan yang stabil dan positif antara negara, manakala pertukaran barangan dan perkhidmatan juga memupuk pemahaman budaya, membuka pintu kepada kerjasama diplomatik dan hubungan aman. Dalam pembentangan ini, kita akan meneliti pengukuran perdagangan antarabangsa di Jepun. Satu aspek penting dalam pengukuran ini adalah metrik utama seperti nilai perdagangan dan isi padu perdagangan. Nilai perdagangan merangkumi jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang diekspor dan diimport oleh Jepun, memberi gambaran menyeluruh tentang pertukaran ekonomi merentasi sempadan. Selain itu, imbangan perdagangan iaitu perbezaan antara nilai ekspor dan import turut memberi pandangan terhadap kedudukan ekonomi. Pada tahap analisis yang lebih mendalam, kerajaan Jepun memerhatikan data perdagangan secara terperinci, membezakan berdasarkan komoditi, negara dan wilayah. Proses pengukuran perdagangan melibatkan pengumpulan data dari pelbagai sumber dan perisytiharan kastam memainkan peranan utama. Kementerian Keuangan Jepun turut menerbitkan statistik perdagangan secara berkala yang diperoleh dari perisytiharan kastam dan tinjauan yang melibatkan perniagaan dan individu. Ini memberi gambaran menyeluruh tentang aktiviti perdagangan negara, menambah maklumat yang diperoleh dari perisytiharan kastam dengan pemahaman yang lebih holistik tentang arah aliran dan dinamik dalam lanskap perdagangan antarabangsa Jepun. Selanjutnya ialah kepentingan perdagangan antarabangsa di Jepun. Pentingnya perdagangan antarabangsa di Jepun tergambar melalui pemantauan ekonomi yang teliti, penggubalan dasar perdagangan untuk mengatasi kelemahan industri dan peranan kritikal dalam membuat keputusan perniagaan. Imbangan perdagangan menjadi petunjuk utama dalam menilai prestasi ekonomi, sementara data perdagangan digunakan oleh kerajaan untuk merumuskan dasar yang bersifat proaktif. Selain itu, perusahaan juga merujuk kepada statistik perdagangan untuk membuat keputusan strategik, mengidentifikasi peluang pasaran dan bersaing secara efektif di arena global. Keseluruhannya, pemahaman yang mendalam terhadap perdagangan antarabangsa di Jepun bukan sahaja meramalkan trend ekonomi, tetapi juga membentuk dasar dan memberi panduan strategik kepada perniagaan. Pembentangan mengenai isu etika dalam perdagangan antarabangsa adalah penting untuk kesedaran dan pemahaman terhadap cabaran yang dihadapi dalam perniagaan global. Salah satu isu yang sering timbul adalah aktiviti rasuah yang melibatkan pelbagai peringkat rantai bekalan, bermula dari pihak kerajaan hingga pekerja kilang kesannya, termasuk kenaikan harga barang, persaingan yang tidak adil dan kehilangan kepercayaan terhadap integriti sistem perdagangan global. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan kebimbangan serius. Perniagaan bertanggungjawab harus memastikan pematuhan terhadap hak-hak seperti gaji yang adil, persekitaran kerja yang selamat dan larangan penggunaan buruh paksa atau kanak-kanak. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini dapat mengakibatkan eksploitasi kemiskinan dan merosakkan prinsip keadilan sosial. Perlindungan alam sekitar juga merupakan aspek utama di mana perniagaan perlu meminimumkan impak ekologi mereka dengan mengamalkan penggunaan sumber yang mampan, mengurangkan pencemaran dan memastikan pelupusan sisa-sisa secara bertanggungjawab. Kegagalan mematuhi piawaian ini boleh membawa kepada kemerosotan alam sekitar dan memberikan sumbangan negatif terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Maznan, nombor pelajar 268451. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan isu-isu etika perdagangan antarabangsa di Jepun. Ekonomi Jepun yang menduduki tempat keempat terbesar di dunia menghadapi pelbagai kritikan berkenaan isu-isu etika dalam perdagangan antarabangsa. Dalam konteks ini, Trading Economics menyatakan bahawa perkhidmatan menyumbang sebanyak 62% kepada KDNK Jepun. Namun kepentingan ekonominya tercabar oleh beberapa isu utama yang telah menarik perhatian global. Salah satu isu yang menonjol ialah
penggunaan halangan bukan tarif oleh Jepun. Seperti piawaian teknikal yang kompleks dan proses kelulusan yang panjang, isu ini memberikan rintangan kepada syarikat asing yang berusaha mengeksport produk mereka ke Jepun, mencipta persekitaran perdagangan yang dianggap kurang sesuai. Penyalahgunaan hak asasi manusia dalam rantaian bekalan syarikat Jepun juga menjadi perhatian serius, termasuk penggunaan buruh kanak-kanak dan keadaan tempat bekerja yang tidak selamat. Selain itu, reputasi perdagangan antarabangsa Jepun terjejas oleh isu rasuah, dengan beberapa syarikat dituduh terlibat dalam amalan yang merosakkan kepercayaan dan persaingan yang adil. Namun demikian, sedar akan cabaran etika ini, kerajaan Jepun dan perniagaan telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Usaha perundangan telah dilaksanakan untuk melarang rasuah dan program bantuan dibentuk untuk membantu syarikat meningkatkan pengurusan rantaian bekalan mereka secara bertanggungjawab dan beretika. Seterusnya, isu etika dalam perdagangan antarabangsa di Jepun dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang kompleks. Budaya Jepun yang menekankan keharmonian dan hubungan sosial bersama dengan tekanan ekonomi daripada orientasi ekspor boleh menyebabkan kesilapan etika dalam perniagaan. Perbezaan dalam peraturan kawal selia antara Jepun dan negara rakan dagang juga membuka peluang untuk amalan tidak beretika. Selain itu, kerumitan rantaian bekalan global turut mencetuskan cabaran dalam memastikan amalan beretika sepanjang proses pengeluaran. Pembentangan terakhir bagi saya ialah pelaksanaan dasar-dasar di Jepun dalam menguruskan isu etika dalam perdagangan antarabangsa. Pelaksanaan dasar-dasar di Jepun dalam menguruskan isu etika dalam perdagangan antarabangsa menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan proaktif oleh kerajaan Jepun. Dua kumpulan dasar utama telah melaksanakan dasar yang mendorong amalan perniagaan beretika dan dasar yang menguatkuasakan piawaian perdagangan etika. Dalam usaha mendorong amalan perniagaan beretika, syarikat Jepun diarahkan untuk menegakkan piawaian etika yang lebih tinggi melalui inisiatif seperti Piagam Tanggungjawab Sosial Korporat, Kenderan dan Garis Panduan Tingkah Laku Perniagaan Bertanggungjawab JETRO. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri METI juga terlibat dalam penyediaan panduan melalui Garis Panduan Pengurusan Rantaian Bekalan Bertanggungjawab. Selain itu, dasar yang bertujuan menguatkuasakan standard perdagangan beretika melibatkan pelbagai undang-undang seperti Akta Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing 1934, Akta Kastam 1954 dan Akta Pencegahan Persaingan Tidak Adil 1949. Undang-undang ini dirangka untuk membendung amalan tidak beretika seperti periklanan yang mengelirukan dan penetapan harga pemangsa. Jepun juga menjalin kerjasama antarabangsa dengan negara lain melalui keanggotaannya dalam Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO melalui perjanjian seperti TRIPS dan GATT. Jepun berusaha membangun dan menguatkuasakan standard perdagangan etika global, menunjukkan komitmen terhadap amalan perdagangan yang bertanggungjawab dan adil. Secara keseluruhan, pendekatan holistik Jepun mencerminkan tekad untuk mempromosikan etika perdagangan baik dalam amalan perniagaan tempatan maupun dalam kerjasama antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurul Azmi bin Mislan, nombor pelajar 268598. Saya akan teruskan pembentangan dengan kes-kes yang berkaitan dengan isu etika dalam perdagangan antarabangsa oleh Jepun. Isu etika dalam perdagangan antarabangsa oleh Jepun merupakan cabaran serius yang menjejaskan ekonomi dan reputasi negara. Pelanggaran hak asasi manusia dalam rantaian bekalan termasuk buruh kanak-kanak dan buruh paksa menimbulkan kebimbangan terhadap piawaian etika syarikat Jepun. Akibatnya, reputasi negara terancam di pasaran global, mempengaruhi kepercayaan pengguna dan memicu potensi untuk memboikot produk Jepun. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia dapat mengekang kemampuan syarikat Jepun untuk menarik dan mengekalkan bakat terbaik, mengakibatkan kehilangan kepercayaan pekerja pihak berkepentingan luar. Walaupun kerajaan Jepun telah mengambil langkah-langkah seperti meluluskan undang-undang melanggar penggunaan buruh kanak-kanak dan buruh paksa, kewaspadaan berterusan dan tindakan yang lebih proaktif adalah penting. Contoh kes pelanggaran hak asasi manusia seperti isu pekerja pakaian di Kemboja menyoroti perlunya syarikat Jepun mengamalkan etika dan keberlanjutan dalam rantaian bekalan mereka. Ketidaksamaan hak jantina di kalangan syarikat Jepun turut menyumbang kepada isu etika, mencipta persekitaran di mana wanita kurang diwakili dalam jawatan
yang tertinggi. Oleh itu, penting bagi syarikat Jepun untuk memprioritaskan amalan beretika dan juga mampan. Dengan melakukannya, mereka bukan sahaja melindungi reputasi dan kepercayaan, tetapi juga menyokong matlamat amalan perdagangan antarabangsa yang bertanggungjawab dan juga beretika. Kesimpulan yang dapat kita buat daripada pembentangan ini secara keseluruhan meneroka perdagangan antarabangsa di Jepun menunjukkan kompleksiti interaksi faktor budaya, tekanan ekonomi peraturan dan rantaian bekalan. Sejarah Jepun dari tahun 1990-an hingga kini mencerminkan peralihan daripada halangan bukan tarif kepada isu-isu terkini, terutamanya pelanggaran hak asasi manusia. Respon Jepun terhadap isu etika adalah menyeluruh, melibatkan inisiatif dan dasar untuk mendorong amalan perniagaan walaupun kemajuan telah pun dicapai. Cabaran utama terletak pada isu pelanggaran hak asasi manusia dalam rantaian bekalan yang menekankan keperluan untuk usaha yang berterusan. Kesimpulannya, keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi, nilai budaya dan pertimbangan etika memerlukan komitmen dan penelitian berterusan bagi memupuk amalan perdagangan antarabangsa yang bertanggungjawab di Jepun. Sekian, terima kasih.